Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 5. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harap semuanya sihat-sihat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid, teacher harap kamu sudah bersedia dengan buku teks, buku nota sebagai rujukan dan modul aktiviti mesra digital yang warna turquoise tu. Dan sudah semestinya alat tulis. Murid-murid, jom baca doa belajar. Okey, pada minggu ini, teacher akan membincangkan jawapan ataupun cadangan jawapan kepada latihan modul aktiviti mesra digital. Kerana ini adalah conclusion ataupun penutup tajuk tumbuhan. InsyaAllah minggu depan kita akan ke tajuk baru iaitu tajuk elektrik, tak silap teacher. Jadi, kita buat ulang kaji sambil memperkukuhkan pemahaman kamu pada tajuk ni. Okey, jom buka muka surat 34. Tulis nama, kelas dan tarikh. Teacher memang nak kamu tulis nama di setiap latihan yang kamu buat. Sebab nanti bila kamu hantar gambar latihan kepada teacher, senang teacher nak kena pasti siapa punya latihan tu. Okey? Jom kita teruskan, boleh? Adakah semua-semua dah bersedia ke? Ini teacher ada pesan pada minggu lepas. Kamu boleh buat latihan ni, terpulang kan? Teacher cakap siapa yang dah buat boleh semak jawapan terus. Kamu boleh write guna pen merah. Okey? Siapa yang belum boleh bersama-sama dengar penerangan teacher untuk menambahkan pemahaman kamu pada tajuk ni. Okey. Tumbuhan pencaran biji benih. Okey, soalan A. Nyatakan cara pencaran biji benih bagi tumbuhan yang berikut. Teacher nak kamu gariskan frasa cara pencaran biji benih. Okey. Gariskan cara pencaran biji benih. Okey, gambar pertama adalah buah kelapa. Catat buah kelapa. Dan gambar kedua adalah dandelion ataupun dia seperti bunga lalang lah. Tapi bunga lalang dekat kawasan kita ni lebih kepada yang panjang-panjang tu kan. Ini dandelion. Dia macam bunga lalang. Cantik lah. Okey. Jom kita kena pasti cara pencaran biji benih bagi kelapa. Apakah pencaran biji benih? Kamu ingat lagi tak? Pencaran biji benih ada berapa? Pencaran biji benih ada 4, iaitu melalui air, angin, haiwan dan manusia dan juga mekanisme letupan. Ini memang kena ada dalam kepala kamu supaya bila kita jumpa teacher pula. Bila kamu jumpa latihan, kamu boleh jawab. Okey. Buah kelapa, pencaran biji benihnya adalah melalui apa? Kita kena pasti ya ciri-cirinya. Yang pasti ciri-cirinya kalis air. Kalau kalis air, agennya adalah air. Maksudnya buah kelapa pencaran biji benihnya melalui air kerana buah kelapa kulitnya kalis air dan juga ada sabut yang berongga udara. Ingat lagi tak? Teacher harap kamu ingat. Itu kamu kena ingat ya ciri-ciri apa biji benih tu. Okey. Dandelion. Dandelion ni melalui apa? Melalui sudah pastilah melalui angin. Cuba kamu tengok ada 2 biji benihnya dah terbang dah di bawah angin. Okey. Sekejap teacher pun nak buka lah buku sama-sama. Kita tengok sama-sama. Dandelion ni ciri-cirinya adalah kecil dan ringan dan berbulu halus. Mestilah ringan nak diterbangkan oleh angin. Right? Yang ketiga adalah biji getah. Teacher dah tunjuk ni. Hari tu biji getah. Ini biji getah dan yang keempat tu adalah kemuncup.
kemuncup. Kamu pernah jumpa kan dekat padang? Okey, tengok nombor 3. Biji benih. Biji getah. Ciri-ciri yang boleh kita kena pasti dia ada. Lenggai merekah. Kalau lenggai merekah, sudah pastinya ia melalui mekanisme letupan. Okey, kalau kemuncup, ia apa? Ia selalu melekat dekat seluar dengan kain kamu kan. Jadi ia mempunyai struktur bercangkuk. Bila bercangkuk, ejen pencaranya adalah haiwan dan manusia. Okey? Boleh kita teruskan. Soalan B. Okey, ini gambar apa? Raja di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan. Tumbuhan ni apa? Cendawan. Bukan cendawan cendawan. Okey, tandakan tik pada tumbuhan yang mempunyai cara pencarian biji benih sama seperti di atas. Macam biasa gariskan. Cara pencarian biji benih sama. Okey, pertama sekali kita perhatikan kalau cendawan, cara pembiakannya adalah spora. Bagaimana sifat spora tu? Spora sifatnya ringan. Kan? Kalau ringan, ia disebarkan oleh apa? Sekejap ya, teacher nak tengok. Jom. Ringan ia disebarkan melalui angin. Baru je teacher sebut tadi. Jadi, kalau tumbuhan 2 kat bawah ni, ini adalah pokok lansuya ataupun panggil tanduk rusa pun ada. Panggil tanduk rusa, pokok lansuya namanya. Dan yang sebelahnya adalah pokok betik. Kita tengok pula, kalau pokok lansuya, ia membiak melalui apa? Kita dah belajar. Tajuk ni darjah 3. Teacher mungkinlah kamu dah lupa kan. Lansuya melalui spora juga. Dan betik melalui biji benih. Kita pergi. Kalau betik, ciri-ciri pada betik, isinya boleh dimakan, warnanya menarik, maknanya pencarian biji benihnya melalui haiwan dan juga manusia. Lansuya tadi, kita cakap spora. Sifat spora adalah ringan. Ia melalui pencaran ataupun ejen pencaran angin. Jadi, jawapannya adalah pokok lansuya. Okey. Boleh kita teruskan dengan muka surat 35. Macam biasalah, tulis juga nama ya, kelas dan juga penting kamu tulis kelas ni sebab kadang-kadang teacher confuse sebab tahun 4 pun bukunya lebih kurang. Kan? Tandakan tik bagi 2 ciri yang terdapat pada biji benih berikut yang membolehkannya dipencarkan jauh daripada pokok induk. Gariskan 2 ciri. Maksudnya kamu kena tik 2. Kena cari 2 sifat pada biji benih tu. Okey, tengok pertama. Ini namanya meranti. Tulis meranti. Biji benih ini dipencarkan oleh apa? Teacher pernah tunjuk ni gambar ni. Melalui apa? Melalui angin. Okey. Adakah ia bercangkuk? Tidak. Adakah ia, kalau yang melalui angin, kenapa teacher suruh buka buku nota? Kena ada buku nota sebab kita nak rujuk. Apa ciri yang kita belajar kalau ejen pencaranya angin? Apa ciri-cirinya? Kecil dan ringan sudah semestinya. Kalau dia besar dan berat, macam mana angin nak terbangkan dia? Bersayap atau berbulu halus mestilah. Kalau tidak, macam mana ia nak terbang? Bersayap maksudnya ia terbang. Ia bukannya terbang, tapi ia diterbangkan oleh angin. Okey? Faham ya? Ia tak terbang, tapi ia diterbangkan oleh angin sebab ejennya adalah angin. Okey, boleh kita teruskan. Soalan B. Ini adalah pokok teratai. Okey, ini adalah pokok teratai.
biji benih ini dipencatkan oleh, okey, kamu berbalik kepada pokok teratai. Pokok teratai kamu jumpa kat mana? Kat parit, kat tasik, betul tak? Jadi ia dekat dengan air. Jadi ejennya kemungkinan besar adalah air. Tapi kita merujuk pula cirinya. Pokok kalau yang diterbangkan, kalau ia dipencarkan oleh air, sifat utamanya adalah kulit yang kalis air. Perlu kulit yang kalis air kerana kalau tak kalis air nanti dia menyerap air. Kalau ia menyerap air maka ia akan tenggelam. Bila tenggelam ia tak dibawa ke tempat lain. Dia jatuh ke dasar lah. Okey. Okey, perlukah ia warna yang menarik? Tidak perlu. Warna yang menarik ejennya adalah haiwan dan manusia. Mempunyai pudung yang berongga. Yes. Apa maksud pudung? Pudung tu itulah yang bentuk separuh bulat tu pudung. Okey. Apa fungsinya berongga? Berongga tu maksudnya ada rongga udara. Bila ada rongga udara, maka ia boleh terapung. Okey, kita berbalik kepada kalau pelampung, ia perlu ada rongga udara supaya ia boleh terapung. Maka sifat biji benih ataupun buah yang disebarkan oleh air juga perlu mempunyai rongga udara supaya ia boleh terapung di permukaan air. Alright, ni kita teruskan soalan C. Teacher risau kamu tak boleh kenal pasti biji benih ni, jadi teacher cari yang real. Okey. Ini sebenarnya biji keembung. Kalau kamu tengok mungkinlah kamu ingatkan apa ni teacher. Ini adalah biji benih keembung. Siapa yang ada pokok keembung kat rumah dia, kamu tengok biji benihnya sama tak dengan gambar yang teacher tunjuk ni. Okey, kalau teacher sebut keembung, sudah pastinya ia dipencarkan melalui mekanisme letupan. Banyak kali teacher tunjuk ni pasal keembung ni, kan? Okey, kita tengok mekanisme letupan. Adakah ia Adakah ia perlu mempunyai rongga udara? Tidak perlu sebab ia bukannya nak terapung. Keras dan kering apabila matang. Yes, keras dan kering apabila matang kerana dia nak pop. Dia nak meletup. Dinding buah akan pecah dan biji benih tercampak keluar apabila buah matang. Ya, memang perlu tercampak kerana ia perlu pergi jauh daripada induknya. Okey? Itu jawapan dia. Okey? Dan D. Teacher pasti ramai yang kenal buah ni. Ini adalah tembikai. Tembikai warnanya menarik tak? Sangat menarik kan? Merah. Ada yang kuning. Adakah isinya boleh dimakan? Kalau isi boleh dimakan, maksudnya biji benih ini dipencarkan oleh haiwan dan manusia. Bila kita cakap haiwan dan manusia, penting ya isi yang boleh dimakan. Ini merujuk pada yang boleh dimakan. Bukannya yang bercangkuk. Yang bercangkuk pun ada juga sifatnya ya. Warna dan bau yang menarik. Yes, perlu untuk menarik perhatian haiwan dan manusia. Macam kita lah. Bila ada bau, sedapnya bau. Macam buah durian. Sedapnya bau. Tapi sekiranya kalau kata bercangkuk, tembikai tak bercangkuk, tapi memang ada biji benih dan buah yang disebarkan oleh haiwan dan manusia mempunyai ciri yang bercangkuk. Macam tadilah kemuncup tu. Dan juga pepulut ataupun mempunyai kelulut. Dia macam rambutan kecil. Ingat tak teacher cakap? Okey, teacher rasa ini sahaja pada minggu ni, sikit je sebab ini adalah ulang kaji. Jadi tugasan kamu muka surat 3, 4, 3, 5 tadilah yang kita bincangkan. Itu sahaja daripada teacher untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Untuk tajuk yang baru, teacher akan bersedia. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.